Okay, so let's continue on with the cross synapse ni. Macam mana the impulse akan cross synapse. So kita nak tengok apa ni? Kita nak tengok tadi kita dah belajar pasal yang ni, macam mana dia boleh buat action potential kat sini. Lepas tu buruknya action potential saya. Macam ni kan. Lepas tu dia jalan sini. Dia jalan lagi. Sini refractory period, so dia tak boleh kan. So dia jalan satu hala je. Sampailah dekat sini. Okay, macam mana nak transfer daripada satu kepada satu. Okay, so apparently dekat sini nampak macam kecil je dia punya cleft tu kan. Tapi dia sebenarnya adalah satu gap yang sangat besar bagi dia orang lah. Okay, besar lah bagi dia orang. Kalau kita nampak macam kecil je kan, macam tak ada gap pun. But actually there's a gap there. And how they gonna cross the gap? So the gap is known as synapse. Okay, the gap tu dikenali sebagai synapse. Dan melalui konsep kita, okay, so daripada konsep kita, macam mana kita nak pastikan impuls tu terjana balik dekat bahagian ni. Okay, so ni tadi dia dah sampai hujung, senang tadi sebab membrane sama dengan membrane, dia sampai hujung macam tu je. Macam mana dia nak generate dekat sini pula? Okay, dekat bahagian ni. Macam mana nak generate baru impuls dekat sini supaya dia gerak juga. So, dia macam wire lah. Okay, so ni macam wire yang terputus. Wire yang terputus, macam mana nak pergi pada wire lagi satu ni? Okay, sebab elektrik kan dia kena wire yang bersambung kan. Kalau terputus je nanti electricity tu tak dapat pergi dekat tempat dia kan. So inilah dia macam terputus, macam mana nak generate another one dekat situ. So what happen is the same concept yang kita akan gunakan, which is the generation of impulse must always come from the influx of sodium. Okay, must always come from the influx of sodium ataupun the diffuse of sodium ke dalam. So every axon, termasuk yang ini juga, okay, termasuk yang baru ni juga, dia ada sodium potassium pump tu. Yang menyebabkan potassium dikeluarkan sebanyak 3. Balik dah. 3 potassium dikeluarkan dan 3 sodium dikeluarkan dan 2 potassium dimasukkan ke dalam dia. Okay, so sentiasa berlaku kat sini, kat every part of the membrane. So now, what happen is, bila dia dah sampai dekat bahagian hujung tu, okay, the original stimulus tadi dah pergi kat sini, and then dia dah sampai kat hujung. Which hujung I mean? Hujung ini. Okay, hujung wire kita yang nak transfer ke another wire tu. Okay, hujung wire kita ni, bila impuls kita dah jalan sampai kat sini dan dia nak pergi lompat kepada wire yang baru ni, so apa yang berlaku adalah rupanya dekat dalam hujung ni special, memang hujung dia special, dia ada vesicle, dan dalam vesicle tu ada neurotransmitter. So we can call it vesicle containing neurotransmitter. Okay, so it's a vesicle containing neurotransmitter. In this example, we're going to use acetylcholine as the neurotransmitter. So neurotransmitter ada macam-macam. Ada acetylcholine, ada serotonin, ada dopamin, kan? So macam yang serotonin tu yang menyebabkan awak rasa happy ke apa, biasanya serotonin lah. So, but here kita gunakan acetylcholine sebab kebanyakannya yang daripada awal tu memang acetylcholine. Lepas tu yang nak kepada motor sama ada acetylcholine ataupun noradrenaline ke, tu tak kisah, right? Tapi kebanyakannya daripada awal, daripada original stimulus, dia mesti daripada acetylcholine. So, neurotransmitter containing the acetylcholine. Apparently, this neurotransmitter lah yang akan membuka sodium gated channel. Sodium gated sodium ion channel. Nanti supaya boleh menyebabkan sodium masuk ke dalam the new axon kita tadi. So, what actually happened was, bila the impulse dah sampai kepada hujung ni, okay, ni electricity kan, so dia macam seolah-olah buat electric jolt. Okay, dia buat macam electricity lah dekat situ kan, dan dia akan menyebabkan voltage ni open calcium gated channel. Okay, voltage gated calcium channel
akan dapat detect, oh ada voltage kat sini, open. So bila dia open, dia akan menyebabkan kalsium masuk. Okay, influx of the calcium. So apa efek dia kalau kalsium ni masuk? Kalsium ni dia akan menyebabkan the physical containing neurotransmitter to fuse with the membrane and then dia akan exocytosiskan the neurotransmitter. Okay, saya buat dot ni refer kepada neurotransmitter lah. Okay, dia akan exocytosiskan the neurotransmitter. So now, the neurotransmitter dia boleh pergi dekat presynaptic, postsynaptic membrane. So, yang ni kita gelar dia tadi, kawasan ni, kawasan hujung ni, actually nama dia adalah presynaptic node. Okay, manakala kawasan yang dia nak pergi ni pula, nama dia adalah postsynaptic. Kalau dia bentuk node, boleh panggil node. Tapi kalau dia adalah the membrane saja, boleh panggil dia sebagai membrane lah. Right? Kalau kita tengok dekat nota ni, dia tunjuk dia pergi dekat the membrane terus. Okay, dia tak pergi yang dekat bahagian-bahagian knob tu. So, kita panggil dia sebagai the membrane lah. Alright? Postsynaptic membrane. So, what special about the postsynaptic membrane ni adalah dia ada receptor untuk the neurotransmitter. Okay, dia ada receptor untuk neurotransmitter. Dan this receptor actually associated dengan ligand gated sodium ion channel. So when it receive, bila dia dah terima je the neurotransmitter, the receptor ni akan menyebabkan ligand gated sodium ion channel ni untuk open. So as we can imagine, bila dia open, ini bermaksud dia buka laluan untuk sodium. So sodium kan sentiasa dikeluarkan 3 sodium lebih, masuk balik 2 potassium saja. So sodium lebih banyak kat luar, so dia akan influx lah sodium kita. Okay, so bila dia influx, jadilah macam kita punya resting potential tu become more positive, and then bila dia reach threshold pula, dia akan menyebabkan voltage gated sodium ion channel pula yang terbuka, dan akhirnya dia reach action potential. Lepas tu bila reach action potential, dia akan tutup semua, and then dia akan open the potassium punya pula sampai ada shoot. So secara tak langsung dia berjaya generate another action potential dekat the synapse. So this is the thing lah, and this is also known as, bila dia berjaya hasilkan action potential tu, kita boleh gelar dia sebagai excitatory postsynaptic potential atau EPSP. Okay, what if the neurotransmitter, acetylcholine ni, dia punya receptor bind dengan, ni saya buat lain kalau dia boleh bind dengan receptor, dan receptor tu bersama dengan ligand gated potassium ion channel. Okay, what will happen? So you bayangkanlah, dia ada gate channel ni, ligand, dia terima, lepas tu dia akan buka untuk potassium 1. So potassium akan keluar. So ini akan menyebabkan hyperpolarization, bukan depolarization, tapi hyperpolarization kan. Maksudnya tidak akan menjadi action potential. Dan ini kita boleh gelar dia sebagai inhibitory postsynaptic potential. Inhibitory postsynaptic potential. Right. So that is the concept of it lah, pergerakan di ion yang menyebabkan dia berlaku macam tu. Okay, so now the neurotransmitter cannot stay dekat bahagian cleft tu ataupun bahagian gap ni. Okay, gap ni kita panggil dia sebagai cleft. They cannot stay there. If they stay there, dia akan menyebabkan overfiring ataupun overstimulating. Okay, bahayalah. So dia kena dipatah balikkan kepada kita punya postsynaptic membrane. So untuk acetylcholine, macam mana dipatah balik? Rupanya dekat cleft ni ada enzyme. The enzyme is known as acetylcholinesterase.
So this enzyme dia akan break down acetylcholine and then dia akan reabsorb balik. Okay, acetylcholine akan yang telah breakdown tadi akan reabsorb balik into the postsynaptic membrane, pre-synaptic membrane dalam ni. Okay, dia reabsorb balik dalam ni dan diletak dalam vesicle sekali lagi dan dihasilkan semula menjadi acetylcholine. Okay, sebab kalau tak bahaya untuk awak. So now let's check out the cocaine pula. What does cocaine do? Okay, so apparently cocaine ni samalah cerita dia macam yang tadi tu kan. Kita dah sampai kepada postsynaptic membrane, tapi untuk cocaine ni kita gunakan neurotransmitter yang lain, nama dia dopamin. Okay, neurotransmitter dia adalah dopamin. Vesicle containing neurotransmitter, which is the dopamine. Okay, so bila action potential dah sampai kat sini, apa jadi? Yes, you're correct. Dia akan open voltage gated calcium ion channel. This will make calcium ion boleh masuk ke dalam, and function calcium ion ni adalah dia akan menggerakkan the vesicle containing neurotransmitter to the membrane of the presynaptic node. So when they dah fused with the membrane, dia akan exocytosiskan the neurotransmitter, which is the dopamine. So now dekat membrane kita, postsynaptic membrane, okay, dekat postsynaptic membrane kita ada the receptor, and the receptor ni adalah ligand gated associated with ligand gated sodium ion channel. So when dopamine bind kepada the receptor, hence ligand gated sodium channel will open. Dipanggil gated tadi sebab gate tutup lah, ada gate tu tutup. Okay, so sodium boleh masuk ke dalam, sodium influx, maka dia akan generate another action potential dekat sini. Right, so apa masalah dengan cocaine ni? Cocaine ni dia akan inhibit satu protein dinamakan sebagai transporter. Transporter ni adalah protein yang bertanggungjawab untuk mengembalikan balik kita punya dopamin ke dalam kita punya presynaptic node. Jadi, kalau cocaine inhibit transporter, apa akan jadi? Yes, kita tak dapat nak patah balikkan kita punya dopamin. Dopamin keep on firing here. Keep on opening ligand gated sodium ion channel. So, asyik-asyik dia tak berhenti-henti untuk dapat action potential tu. So, ini akan menyebabkan overstimulation. That's why dia akan jadi macam hyper ke happy semacam tengah belajar bio ni pun tiba-tiba gelak kan. Walaupun saya tak buat lawak ke apa, dan saya lawak hamba, tiba-tiba gelak. So, mungkin dia pakai kokain ke apa kan. So, tak adalah. So anyway, that is dangerous. Okay, so that is dangerous. The body knows that, oh, we should pull back the dopamine into the presynaptic node. But it cannot happen because transporter dah rosak. So, what does the body do? Okay, dia buat plan B dia. Plan B dia adalah dia akan reducekan the receptor. Okay, dia akan reducekan receptor. By reducing receptor, maka dia akan jadi dopamin tak dapatlah nak bind pada dia dan open the ligand gated sodium ion channel. Orang yang pakai kokain ni, dia sentiasa nak dalam keadaan overstimulated tu. Jadi bila kita dah kurang kita punya reseptor, bila kita dah kurang kita punya reseptor, nak capai keadaan overstimulated tu, we will require more and more dopamine dekat cleft ni. Maka that's why dia akan ambil more and more cocaine so that more and more dopamine cannot be transported back. And then the body respond by reducing more receptor. So that's how dia akan jadi addicted. Okay, dia addicted, dia akan nak lagi sebab body kita kawal, tak boleh benda ni. So if you in a rehab, okay, kalau you rehab, dia akan kawal lah pengambilan cocaine you, and then bila dah start transporter boleh jalan balik, okay, dah boleh jalan balik transporter ni, maka kita punya receptor makin lama makin dikeluarkan balik lah. Sebab kita dapat detect awak dah kurang makan kokain.
transporter dah makin boleh jalan. Dah boleh patah balikkan kita punya dopamin yang berlebihan tu. So, reseptor dah boleh keluar balik. Okay, so that's why kena reduce makan kokain sedikit demi sedikit. Kalau terus tak ada, mungkin dia akan jadi benda lain pula kan. Okay, so that's all for this one. Thank you guys. Nanti kita sambung dengan yang neuromuscular junction pula. Okay.